Okey guys, sekali lagi saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat datang kepada semua peserta kelas dagangan mingguan Fullerton Markets pada kali ini. Right, untuk kelas kali ini kita akan mempelajari satu lagi petunjuk teknikal ataupun technical indicator yang asas pada saya itu adalah asas walaupun ada beberapa daripada orang kita menganggap Bollinger Bands. Okey, topik yang kita belajar pada kali ini adalah Bollinger Bands indicator, right? Ada setengah orang menganggap Bollinger Bands adalah bukan asas tetapi sebenarnya ianya adalah salah satu daripada, bukanlah dikatakan asas tetapi salah satu indikator yang perlu anda ketahui walaupun secara asas bagaimana menggunakannya. Alright, so tanpa berlengah lagi, jom kita terus tinjau apa yang ada dalam kelas kita pada kali ini, right? Siapa yang pernah nampak Bollinger Bands ini dekat mana-mana analisa, dekat kita punya kawan-kawan punya chart, ataupun siapa-siapa yang pernah bercerita tentang ataupun menunjukkan garisan-garisan gelembung-gelembung yang ada dekat dalam chart ni. Inilah yang kita panggil sebagai Bollinger Bands, right? So apa sebenarnya Bollinger Bands ni? Bollinger Bands ni macam saya cakap pada awal-awal tadi, ianya adalah technical indicator. Technical indicator yang didefine ataupun diterjemahkan oleh simple moving average. Dalam kelas yang sebelum-sebelum ni kita ada belajar tentang simple moving average kan, SMA, dengan dua standard deviation bands. Maksudnya dia ada dua band. Maksud dua band tu dia ada dua line lah. Dia ada dua line. So Bollinger Bands ini bukanlah sesuatu yang sangat aneh pun. Dia adalah terhasil daripada simple moving average. Dan dia ditentukan oleh ataupun diterampilkan. Saya cuba cari perkataan tu. Diterampilkan atau ditonjolkan dengan menggunakan dua standard deviation bands ataupun dua garisan. Dan di tengah-tengahnya ada satu lagi garisan. Sekali lagi kita tengok dengan berlanjut bagaimana rupa bentuk Bollinger Bands tu. Okay. Okey, antara popular, walaupun dia popular di luar negara tapi dekat Malaysia dia kurang popular. Cara untuk kita membaca Bollinger Bands. Alright, dekat luar mereka banyak menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan kawasan overbought dan juga oversold. Right, di mana upper band ataupun garisan yang belah atas itu kita lihat keadaan di mana market kita panggil dia sebagai overbought ataupun terlebih belian. Right, bila candlestick sentuh lower band, dia menunjukkan keadaan oversold ataupun terlebih jualan. So bila berlaku overbought, itu bermakna pasaran akan patah balik turun ke bawah. Dan bila keadaan oversold berlaku, itu menunjukkan bahawa market akan patah balik naik ke atas. Ini adalah popular way. Walaupun bukan popular, saya terpaksa akui, saya terpaksa sebut bukan popular, cara popular untuk digunakan di Malaysia, tetapi ianya adalah popular di luar negara. Alright, so ini adalah dua cara bagaimana popular way, cara yang popular untuk membaca Bollinger Bands, right? Iaitu dengan melihat upper band untuk tentukan overbought dan lower band untuk tentukan oversold. Right. So, kalau kita tengok dekat contoh gambar yang saya berikan dekat dalam slide ni, anda semua boleh lihat bagaimana apabila price itu reject ataupun sentuh upper band dekat atas tu, upper band adalah garisan yang ke atas tu. Bollinger Bands yang basic dia ada tiga garisan. Garisan atas, garisan bawah dan juga garisan tengah. Right? Ataupun kita panggil dia apa? Upper BB, ada orang panggil lah upper BB, lower BB dan juga mid BB. Upper BB tu adalah garisan yang atas lah, band atas, band yang ke atas tu. So kalau kita tengok bila price itu ataupun candlestick tu menyentuh band yang dekat atas tu, right, ataupun dia melakukan rejection band dekat atas itu, dia akan, price itu akan turun sekejap. Right, dia akan turun sekejap. Right, kemudian dia baru naik balik semula dan sebagainya lah. So kita melihat pada banyak-banyak jenis bacaan Bollinger Band, right? Dan salah satunya adalah macam mana kita tengok overbought Bollinger Bands. Right, so kalau kita tengok dekat situ, ada saya tandakan beberapa situasi di mana candlestick itu melakukan rejection.
Sama ada dia keluar dekat situ candlestick pattern ke, ataupun reversal candlestick pattern ke, ataupun apa-apa sahaja, mungkin dia reject dekat support dekat resistance ke, itu adalah petanda-petanda bahawa overbought di Bollinger Bands telah berlaku. Alright. Kemudian kita ada juga oversold. Kalau tengok dekat situ, bila price ataupun candlestick tu menyentuh lower band, itu menunjukkan market akan patah balik dan naik ke atas. Kita tengok kita tengok dekat situ, bila dia sentuh je lower band, dia akan terus naik balik ke atas. Sentuh dia naik walaupun dia naik tu tak banyak. Walaupun dia naik tu tak banyak dan dia akan naik. So ini adalah dua cara yang popular untuk kita trade menggunakan Bollinger Band yang standard macam ni, iaitu menggunakan upper band dengan dan juga lower band. Alright, Syamil Zain angkat tangan, ada soalan ke? Tak ada kalau tak ada okey. Tertekan. Okey, tak apa. Tertekan. Alright, kita teruskan. So, ini adalah dua cara popular dekat luar negara, dekat Eropah yang selalu mereka gunakan, iaitu dia tengok oversold dan juga overbought. Alright, dia sentuh atas je jual, dia sentuh bawah je buy. Walaupun keadaan itu kadang-kadang dia melawan trend. Right? Tapi itu adalah antara kaedah bagaimana mereka menggunakan Bollinger Bands secara meluas di Eropah. Right. Jom, okey. Bagaimana nak gunakan Bollinger Bands? Okey, sama juga macam indikator yang lain. Macam mana kita nak dapatkan ataupun kita nak masukkan Bollinger Bands tu dekat dalam kita punya chart adalah kita pergi ke indicators, kemudian pergi ke trend, lepas tu pilih Bollinger Bands, kemudian kita masukkan, lepas tu nanti dia akan keluar. Ataupun kita pergi ke bahagian navigator, dekat sebelah kiri tu, dekat MT4 desktop kita tu ada navigator. Kemudian pergi bahagian indicators, trend, Bollinger Band. Sama juga. Yang dekat belah atas ni, kita gunakan shortcut dekat atas ni. Yang bawah ni kita gunakan navigator yang sebelah kiri. Navigator punya panel. Alright. So, kejap lagi kita akan tengok macam mana kita pasang Bollinger Band ni dekat chart kita. Daripada chart toggle, kosong, naked chart, kita masukkan kita punya Bollinger Band. Alright. Kemudian kita letakkan kita punya parameters, period tu nak berapa, shift tu selalunya biarkan kosong sahajalah. Deviation tu 2 dan kita pilihlah kita punya warna. Sekejap lagi kita tengok juga bagaimana kita nak set Bollinger Band ni secara standard. Alright. Okay, next kita nak belajar tentang 3 strategi untuk menggunakan ataupun untuk kita trade menggunakan Bollinger Band. Harus diingat, apa yang saya ajar pada kali ini adalah standard Bollinger Bands dan bukan Bollinger Bands yang pernah korang belajar dekat luar sana. Kalau ada antara korang yang pernah belajar PDMA ke apa, minta maaf, ianya mungkin ada tak sama. Right? Kerana ini adalah Bollinger Bands sahaja, bukan Bollinger Bands plus MA ataupun kalau kita panggil dia sebagai PDMA, bukan. Alright, so ini adalah 3 strategi asas menggunakan asas indikator Bollinger Band. Alright, korang kena pegang yang itu dulu. So kita nak bagi fair dekat kawan-kawan kita yang lain yang tak pernah dengar Bollinger Bands, yang tak pernah trade guna Bollinger Bands, kita tunjukkan dia dulu asas. Kita tak nak pergi sampai yang jauh, hilang volume lah, momentum dan sebagainya. Kita tak nak cerita pasal itu dulu. Alright. So, yang teknik pertama adalah Bollinger Squeeze. Bollinger Squeeze ini adalah bila mana bands ataupun garisan itu dia menjadi rapat. Kedua-dua garisan tu dia jadi rapat dengan moving average. Garisan tengah tu adalah moving average. So bila upper band dengan lower band tu dia jadi rapat dengan garisan yang tengah ataupun moving average tu, itu kita panggil dia sebagai Bollinger Squeeze. Alright. Bila keadaan ini berlaku, itu menunjukkan bahawa pada masa itu, pada ketika itu, market sedang berada dalam low volatility ataupun dalam keadaan yang ranging. Boleh kita kata dia ranging ataupun dia tak bergerak sangat besar. Right? Dan itu juga menandakan bahawa soon ataupun tak lama lagi dia akan berlaku satu breakout ataupun melakukan volatility, sama ada naik ataupun turun. So, ada orang yang menggunakan ranging ni untuk dia cari peluang untuk dia trade.
Bila dia kembang ataupun bila dia breakout, dia akan lakukan trade. Right? Sekejap lagi kita akan tengok bagaimana untuk trade dengan breakout dan juga melakukan expanding. Right? So Bollinger Squeeze adalah di mana pasaran itu bergerak sangat sedikit ataupun kita panggil dia low volatility. Dan itu juga akan menunjukkan bahawa ada potensi untuk berlaku kenaikan dalam volatility dan memberikan potensi kepada untuk kita masuk ke dalam pasaran. Alright, bagaimana keadaan dia? Okey, kalau dalam contoh tu saya tunjukkan di mana kalau kita tengok Bollinger Bands tu dia jadi flat dekat situ ataupun dia jadi rapat dan market itu ataupun harga pasaran itu bergerak dalam keadaan yang ranging. Right? So dekat situlah selalunya akan ada orang yang memerhatikan pasaran dekat situ untuk lihat ada breakout tak berlaku dekat situ. Right? Jadi lagi kita tengok. Ataupun adakah akan berlaku expansion. Jadi lagi kita tengok. So Bollinger Squeeze dalam range. Yang ini dalam range, maksudnya dalam ranging. Ada juga Bollinger Squeeze tu berlaku dalam keadaan yang trending. Kalau kita tengok dekat contoh yang ini, dia dalam downtrend punya range, dia punya squeeze tu berlaku dalam keadaan trend. Dia dalam downtrend tapi dia bergerak sikit. Right? So kita boleh tengok dekat situ. Right? Dia tak kembang. Bollinger Band tu kita tak kembang, dia nampak flat macam tu, dia kecil. Right? Itu adalah Bollinger Squeeze. Right? Kemudian kita ada Bollinger Expansion. Bollinger Expansion adalah bila band ataupun garisan itu bergerak jauh daripada moving average. Right? Dia kembang. Right? So, dalam keadaan ini, dia menunjukkan bahawa high volatility telah pun berlaku ataupun sedang berlaku dan berkemungkinan akan menunjukkan market akan reverse. Alright? So, sekali lagi saya ingatkan, ini bukanlah technical BBMA yang korang belajar, ini adalah asas, sangat asas. Alright? So, bila berlaku expansion, dia menunjukkan high volatility di mana ada dua. Korang boleh ride the volatility. Yang kedua adalah ianya juga menunjukkan bahawa kemungkinan akan berlaku decrease in volatility, bermaksud orang dah kena exit the market. Alright? Ada dua Bila berlaku Bollinger Expansion tu, ada dua benda yang korang boleh nampak. Potensi untuk ride the volatility ataupun ride the expansion. Maksudnya bila dia expand je ke atas, so kita buy lah. Buy. Right? Dalam masa kita buy juga, ada juga potensi di situ berlaku decrease in volatility ataupun potential untuk kita exit the market. Alright, so korang kena berhati-hati bila bermain di situ. So untuk tahu yang lebih advance, korang kena masuk kelas Bollinger Band yang advance untuk korang faham bagaimana. Cuma dalam kelas asas yang sebegini, saya hanya bagi tahu dari sudut teori dan bagaimana untuk anda semua membaca keadaan market menggunakan Bollinger Expansion atau Bollinger Bands. Right, yang kita cerita sekarang adalah Bollinger Expansion di mana dia mengembang. Right, kalau tengok dekat situ, ada dua contoh saya berikan kat situ macam mana Bollinger Band tu mengembang. Right, daripada bawah tu, right, dia mengecut dekat sini. Dia mengecut, lepas tu dikembang. Right? Dia mengecut, dikembang. Di situlah berlakunya high volatility. Ada dua benda yang macam saya cakap tadi untuk korang buat. Yang pertama adalah ride the expansion. Bila dia berlaku, dikembang macam ni, orang buy je. Buy sampai atas. Right? Sama macam ni. Right? Bila dia expansion je, bila dia kembang je ataupun dia bergerak jauh je daripada MA yang tengah tu, korang buy sampai sudah. Dan yang kedua adalah korang kena berhati-hati kemungkinan market akan reverse selepas itu. Right? So kena berhati-hati dengan Bollinger Expansion ni juga. So macam saya cakap tadi, pergi masuk dalam kelas advance Bollinger Expansion, Bollinger Band untuk korang faham dan mahir lebih lanjut tentang Bollinger Band. Right. Kemudian kita ada breakout strategi menggunakan Bollinger Band. Salah satu strategi untuk trade Bollinger Band adalah untuk melihat bagaimana ataupun bila mana low volatility itu bertukar kepada high volatility. Daripada low volatility, maksudnya low volatility itu apa tadi? Daripada ranging. Right? Daripada ranging tu, tiba-tiba dia break. Itu kita panggil dia breakout.
Alright, kadang-kadang break itu selalunya akan diikuti dengan expansion. Alright, dia kembang. Daripada low volatility tadi tu, maksudnya dia squeeze. Dia squeeze kecil-kecil and then dia berlaku breakout. Daripada low volatility dia tukar kepada high volatility. Alright, di situ kita panggil dia sebagai breakout dan selalunya breakout itu juga akan berlakunya expansion dari segi band Bollinger Band tu dia akan expand. Alright, so kita tengok dekat situ bagaimana dalam keadaan dia tengah squeeze macam tu, macam saya cakap tadi lah, dia squeeze, dia kecut daripada dia kembang, dia masuk, dia kecut, dan bila dia break out dan juga dia expand, dekat situlah kita ride the trend. Right? So macam saya cakap tadi lah, ada dua benda yang kita kena buat waktu tu. Sama ada kita ride the trend dan kemudian exit apabila berlaku rejection dekat upper band. Contohnya rejection dekat upper band ataupun dia tak keluar daripada upper band. Kadang-kadang orang tengok dari sudut keluar pula. So macam-macam benda dalam Bollinger Band ni. So saya hanya terangkan secara teori sahaja tentang penggunaan Bollinger Band. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.